So look at this one adalah kita punya mi Bandung kita ataupun Bandung noodle daripada kedai adik saya, daripada resepi my mother. So ini ada kita punya telur ceplos kita dan kita ada sedikit udang, kita letakkan udang, ada tahu, ada daging, irisan-irisan daging dan juga sawi dengan kuah dia yang pekat melikat. So now let we mukbangkan dia. Hi all, so Happy New Year 2022 kepada semua rakyat Malaysia, kepada all people around the world. Happy New Year 2002. So now I want to eating this one. This one is a mi Bandung or Bandung noodle with this one is a Bandung drink. In Malaysia, they call it a Bandung drink with a Bandung soda drink. So mari kita makan. So tanpa membuang masa, marilah kita makan. Ini adalah my favorite mi Bandung. My mother punya resepi memang turun-temurun, memang digemari ramai dan amat disukai oleh penggemar-penggemar di kedai my mother dulu. Tapi sekarang ni diambil alih oleh adik saya. Adik saya menjual resepi ni. Awak datang kat Melaka, ada jual ni. Dekat kedai tu yang popular adalah mi Bandung. Semua sedap lah. Dan juga sate madu. Sate madu tu memang popular. So tanpa membuang masa, marilah kita makankan dia, okey? Wow. Saya bukan nak puji diri, tapi memang sedap. Mi Bandung ni memang terpuji. Rasa dia memang cukup. Udang kering dia cukup. Dia punya kacang dia cukup. Dan kuah dia pekat, melikat. Yang sedap memang terasa mi Bandung. Kalau nama mi Bandung, kena macam ni, okey? Some people dia buat mi Bandung yang orang Thailand dia buat mi Bandung. Mi Bandung juga tapi mi Bandung dia tak sama seperti yang asalnya daripada bahagian selatan mi Bandung, okey? So memang sedap lah. Anda yang penggemar mi Bandung boleh datang dekat kedai adik saya di Melaka, di Klepang dekat situ. So ini adalah kita punya udang, kita nampak ni. Udang dia pun besar-besar, 2 ketul dapat kat situ Wow. Harga dia murah je, RM6. RM6.50. RM6.50. Murah kan? Kamu akan rasa mi Bandung yang betul-betul original punya resepi mi Bandung. Dan memang sedap Sebab mi Bandung ni dulu popular. Dan rasa memang sedap Wow, bravo. Dengan air Bandung. Wow, so amazing. So, sambil-sambil kita makan ni, kita bercerita lah tentang pengeluaran Air Citra One of KWSP. Sebelum tu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Abang Khairul yang mewakili seluruh rakyat Malaysia. You are hero. You are the one only yang hero yang berani buat. Dan lagipun perhimpunan itu adalah perhimpunan aman dan ramai rakyat Malaysia terhutang budi dengan Abang Khairul ni, okey, dan juga dia punya tim-tim dia lah Semoga usaha ni mendapat keberkatan dan akan diperkenankan dan akan diluluskan dan akan didengari suara rakyat di Malaysia. Betul tak? Saya kan bekerja bekerja part time kan, sebab saya dah 2 tahun tidak ada pekerjaan. Jadi saya bekerja part time dekat kedai adik saya ni lah, sebab dia punya pekerja dia semua cabut lari musim PKP 6 bulan, kedai tak buka, mengalami kerugian, bayar sewa tetap nak kena bayar, tapi geran tu berapa sen yang dia dapat. Jadi tu nak pekerja-pekerja dia terpaksa berhenti sebab tak ada pekerjaan. Diorang nak makan apa kan, jadi diorang semua pergi kerja kilang, ada kerja dekat Shell Minyak, ada kerja kat shopping complex pun ada, daripada nak kerja kedai makan. Jadi tak ada pekerja, jadi dia panggil saya. Dan kebetulan saya pun memang tak ada pekerjaan, saya ambil dia sebagai kerja part time. So bila kita duduk sok-set ni dekat kedai-kedai kopi, terdengar juga dia kata, tadi ada perhimpunan dekat Kuala Lumpur untuk diorang nak request Citra. Semua rakyat Malaysia sekarang ni memang terkesan dan mereka memang mendesak kerajaan untuk meluluskan Citra One Off untuk yang terakhir kalinya, yang for the last, okay? Jadi perkara ni kerajaan kena dengar, kerajaan kena take note
Ada yang kata diorang tak mau lagi nak mencarum dekat KDBSP. Dia kata tak payah dah lagi dah mencarum dekat KDBSP ya. KDBSP tu tutup. Dia minta supaya rakyat Malaysia diberi hak untuk sama ada mereka nak mencarum atau tidak mencarum. Saya rasa kalau diberi pilihan, mungkin ramai yang tidak akan mencarum dekat KDBSP sebab mereka akan dapat duit mereka pukal gaji tanpa ditolak. Ataupun mungkin mereka minta untuk macam ada badan lain swasta yang lebih moden yang untuk mengawal menguruskan kumpulan duit pekerja-pekerja ni supaya lebih mudah. Maksudnya diorang mungkin memang diorang nak simpan untuk hari tua, tetapi kalau dalam keadaan tertentu seperti keadaan yang darurat, bencana alam ataupun benda-benda yang kritikal yang memang rare, yang memang jarang berlaku seperti ini pun agak terkesing-kesing KDBSP nak keluarkan duit diorang. Dan diorang kata diorang diamanahkan untuk menjaga duit rakyat Malaysia, duit kumpulan pekerja. Tetapi kalau diamanahkan, so you diamanahkan untuk menjaga duit rakyat Malaysia kan, pekerja-pekerja. Jadi kena isytiharkan ke mana duit itu pergi, di mana dibelanjakan. Sebab diorang semua nak tahu ke mana duit itu pergi. Kalau kenapa agak sukar untuk diluluskan pada kadar yang secepat mungkin dalam keadaan yang memang amat tertekan dan emergency sangat. Betul tak? Dan yang paling menggelikan hati saya mungkin benda ni kita tak boleh nak share lah kan. Saya rasa saya tak boleh share lah sebab macam takut kriminal pula kan, macam ugutan ke apa kan. Ya. Adalah pakcik-pakcik yang kat situ yang macam sembang kat situ kan, macam ada yang buat lawak-lawak lah kan. Kalau tak dapat juga kata dia, apa kata kita tembak aja dia kata. Kita tembak aja CEO tu ke menteri-menteri yang buat kerja tu kan. Because bagi saya lah, kenapa sampai fikir macam tu, because kalau rakyat diberi 10,000 tau, banyak tau 10,000 tu. Kalau dekat Malaysia besar lah, kat Amerika baru 3,000 something kan. 10,000 ringgit Malaysia, they can do everything because of money ya, because of duit. Kalau bagi semua rakyat Malaysia 10,000 seorang, gulingkan kerajaan sekarang. Siapa boleh gulingkan kerajaan sekarang, maka akan dapat 10,000 ringgit. Saya rasa berebut orang akan gulingkan kerajaan sekarang dan minta pilihan raya diadakan segera. Betul ke tak betul? Betul kan? Yelah, you all kena fikir tau, diorang sebenarnya sekarang ni dalam keadaan susah. Bagi mereka yang suami isteri yang bekerja, kalau seorang boleh keluarkan 10,000, kalau diorang dah 20,000, 20,000 tu boleh digunakan secukupnya. Tak payah keluarkan lagi dah. Sebab 20,000 tu boleh digunakan untuk buka perniagaan bagi mereka yang ada keluarga yang tidak ada pekerjaan, peluang untuk mereka memperbaiki mana-mana kerosakan, dan yang paling penting sekali untuk anak-anak mereka nak bersekolah, dan yang paling penting juga boleh dilabuhkan, maksudnya boleh digunakan untuk sebagai modal nak buat online business kan, macam-macam lah. Kita tak boleh nak merancang duit orang, tetapi mereka mesti ada plan diorang. Kalau suami isteri dah dekat 20,000, kau gila 20,000, aku takut kan. Betul-betul dia tembak. Macam Mak Indon, Mak Bangla 10,000 pun bunuh nyawa orang. Tapi benda ni pula kecoh-kecoh. Bahaya tau. Ni macam statement-statement yang mengugut pula. Yang mengugut pula. Bukan mengugut. Ini hanya sembang-sembang kosong je. Tak mungkinlah rakyat Malaysia nak buat macam tu kan. Takkanlah hanya kerana duit saja sanggup nak nyawa melayang kan. Betul tak? Kena fikir masak-masak kan. Jangan berfikiran macam cetek hanya kerana 10,000 lepas tu nak bunuh orang, nak tembak orang. Ya, bagi mereka yang dapat duit tu, janganlah gelap mata. Gunakan duit tu untuk kecemasan. Kalau diluluskan satu masa nanti, hopefully kerajaan mendengar lah. Sebab memang rakyat memang majoriti. Kalau ada 15 juta rakyat yang mencarum, saya rasa lebih kurang 14.9 juta orang yang menyokong ya. Dan juga kalau kita tengok petition sekarang ni dah melangkaui 50,000. Saya pun dah vote dekat petition tu.
Yang the latest saya tengok dah dekat 50,000. Mungkin boleh mencecah 100,000, 200,000. Jadi kepada anda yang dekat luar sana tu, tolonglah ya. Bukan susah sangat. Just klik untuk petition. Dia memberikan sumbangan besar untuk mereka-mereka yang dekat luar sana yang berjuang untuk mendapatkan hak mereka, mengeluarkan iCitra 10,000 one off. Jadi kita yang dekat Melaka, dekat Johor ni, yang bukan dekat Kuala Lumpur, kita mendoakan semoga mereka sukses, semoga mereka didengari. Dia adalah wakil kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengharapkan pengeluaran terakhir one off RM10,000. Bagi saya yang bujang-bujang pun saya mengharapkan juga. Okay? Lagi kita seorang nak bayar rumah dengan pekerjaan tak ada, dengan so many things kan. Jadi mungkin dia dapat membantu kebanyakan semua masyarakat di Malaysia. Okay? So kepada anda semua, hari ini belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 dan kepada umat Kristian di seluruh dunia, for all Christian around the world. So nowadays is the 2022 years old of Jesus Christ, umur Jesus Christ 2022. Banyak pembaharuan, banyak permodernan yang semua dapat daripada agama Kristian, termasuk vaksin coronavirus. Dan semoga agama Kristian adalah agama yang betul dan semoga terus sukses, dan kita mudah-mudahan dia akan menjadi satu agama yang akan terus menerajui dunia, di dunia ini dan juga di alam selepas mati. Okay, so kepada semua juga yang bukan beragama Kristian, saya mengucapkan Happy New Year, dan semoga anda menanamkan tanam azam yang baru untuk planning yang lagi bagus, yang memperbaiki kesilapan yang lepas, dan berazam untuk menjadi lebih sukses, lebih bahagia. Dan kalau mana tahu tahun ini anda bertemu jodoh, jodoh tu bukannya jodoh pada perkahwinan, mungkin pada rezeki, mungkin dapat anak, dapat zuriat. So itu adalah satu planning yang amat bagus. So sekarang ni makan mi Bandung dah siap. Kita dah siap makan mi Bandung ni. Mi Bandung tadi kita makan. Saya makan tak banyak, saya makan sikit. Nanti kan kembung pula pecah pula. Perut saya pecah pula kan. Saya makan sikit-sikit. So sekarang ni kita makan buah-buahan pula sambil-sambil kita nak berceloteh. Betul tak? So hari ni kita ada, this one adalah buah kedondong ni. Buah kedondong. Ni buah kedondong. Kedondong dan juga mangga muda, mangga hijau, dan my favorite food buah pisang. Tapi buah pisang kita tak payah makan lah. Kita makan buah, kita makan colek. Tahu colek? Orang Kelantan panggil colek. This one is ini yang dengan kuah dia, nampak ni. Dengan colek. Ini bukan air longkang ni colek. Kan air longkang pula hitam macam tu kan, ni colek nama dia. Okay. So sambil-sambil tu boleh kita sambung cerita lagi kan. Okay. So sekarang ni yang saya tahulah diorang cakap KWSP kata dia tak mau keluarkan sebab nanti hari tua mereka akan susah. Saya dah ramai rasanya rakyat Malaysia yang dah bagi jawapan, yang dah bagi penjelasan, dan ada yang mengatakan bahawa kalau banjir yang dikatakan sebagai untuk keluarkan bencana alam tu, maka pada tahun 2014 pun banjir juga, tapi tak dia keluarkan KWSP. Tahun 2014 tu ada PKP 2 tahun kan? Tak ada pekerjaan, tak ada pendapatan, duduk rumah, lockdown. Lepas habis lockdown, belum reda pun dah ada banjir. Dekat kampung saya, dekat Mersing pun, saya ada gambar dia. Di Mersing Johor, dekat dengan Kota Tinggi pun dah mula banjir. Hari ni dah mula banjir, air dah mula naik. Diorang semua dah start pindah-pindahkan barang. Dan sama ke 2014 dengan pada tahun 2021 ni? Itu satu benda yang jauh beza. Tapi macam mana kerajaan boleh bantai sama je. Kadang-kadang geli hati kan. Bagi saya, dia tidak melihat, mendengar apa yang rakyat, rintihan rakyat. You memerintah, I don't know. Ya kena dengar sebab rakyat biasanya meminta, mesti ada sebab bukan suka-suka. Okay.
Sekarang ni banjir boleh dikatakan setiap negeri mesti ada banjir. Daripada Johor sampai ke Sabah Sarawak, sampailah ke Perlis Kedah, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang pun mungkin banjir. Amazing. Dia yang buah mangga ni, kita makan nanti ya. Saya nak makan yang tak mau masam-masam, kita makan buah kedondong ni. Buah kedondong dicolek ni, colek-colek macam ni. Sedap. Amat sedap. Dan yang amat peliknya, bagaimana KDBSP boleh meramalkan masa depan seseorang itu sama ada mereka akan susah ke, bahagia ke, pada jumlah simpanan sekarang. Apakah manusia dekat dunia ni tak bekerja? Apakah jumlah yang terdapat dalam akaun KDBSP itu adalah jumlah yang fake? Maksudnya tak tambah-tambah lagi sampai bila-bila segitu. Jawapannya tidak mungkin lah kan. Saya memang dah 2 tahun tidak bekerja, tapi kita mengharapkan untuk ada peluang pekerjaan. Dan bila katalah konon-kononnya lah demand gitu kan, katakanlah kalau bayi-bayi macam saya ni dalam 40-an macam tu, ada bukan dalam 15 tahun lagi untuk pencen. Kalau saya dapat kerja lah, dia dalam 15 tahun lagi untuk pencen, katakanlah manalah tahu rezeki kan. Katalah orang yang standard gaji 5,000. Kita ambil yang tinggi dulu. 5,000. Kalau 5,000 kita simpan kita punya gaji kita sebulan, berapa dipotong? 11% kan? 11% biasanya 550. And then company akan bagi 12%. Dia akan jadi lebih kurang dalam 600 macam tu kan. Jadi lebih kurang dalam 600 macam tu. Jadi total dia akan jadi 1,150 sebulan masuk dekat KWSP. Kalau selama 12 tahun, selama setahun dia akan jadi 13,800 setahun. Kalau 15 tahun punya masa, berapa jumlah dia? Diorang akan simpan kat situ. Apa tak dekat beratus-ratus ribu balik semula ke? Setakat nak keluarkan 10,000 sekarang, what the problem kan? Okey, kita ambil sebagai contoh bagi mereka yang pendapatan rendah 1,050, iaitu pendapatan gaji minima 1,050. Bagi mereka yang budak-budak muda, 1,050 kalau 11% berapa? RM115 lah. Saya ni matematik tak berapa congak lah. Kita main congak-congak, main rough kasar. Dan company akan bagi lebih kurang dalam RM126. Lebih kurang macam tu lah. So total every month dia akan simpan 241, 242 macam tu. Kalau setahun jadi berapa? Dia jadi 2,000, 2,800, 2,900 dekat macam tu lah kan. Jadi itu setahun. Kalau yang masih muda tu biasa basic dia memang biasa yang paling minima 1050. Kalau dia sampai 30 tahun, berapa jumlah dia kat situ? Betul tak? So bagaimana pula kerajaan kata akan hidup susah kalau hari tua nanti, betul tak? That's why saya kata KWSP tidak akan miskin. Ni sampai nak jual aset, nak cairkan aset. Aduh, orang yang kerja kat dalam tu dia tak kerti buat kerja ke? Dia kerja memang nak mengharapkan duit rakyat semata-mata untuk dihidup senang lenang ke? Nak mengharapkan duit simpanan daripada orang susah untuk you berjaya di masa akan datang ke? You tak boleh bantu orang ke? You tak boleh buat kerja sikit ke? Untuk dapatkan balik dana untuk tapungkan berapa yang dikeluarkan dan berapa yang masuk, macam bond ke apa ke. Betul tak? Saya rasa orang yang PMR lah, SRP pun berjawab soalan tu. Betul tak? Tak payah belajar ekonomi, tak payah pakar masuk universiti belajar ekonomi pun orang boleh jawab. It's very simple. Ini kerajaan tengok pada hari sekarang ni. Makanya kerajaan kena berusaha untuk rakyat semua bekerja, berkerjaya, ada duit. Jangan ada yang menganggur. Sebab bila dia bekerja, selain daripada dia bekerja untuk dirinya sendiri, dia boleh menyimpan dekat KWSP dan boleh merupakan satu modal kepada satu badan duit simpanan yang besar yang mungkin boleh digunakan oleh kerajaan. Dan juga mungkin kalau waktu sesak, dia akan boleh dikeluarkan immediately. Kena lagi modern lah benda-benda macam ni. Jangan very outdated sangat kan. Betul tak?
Kadang-kadang kalau kita nak cakap Pak Menteri kat sekolah, macam biadab pula bunyi dia kan. Kan, tapi hopefully diorang dapat berfikirlah, bantu rakyat. Important thing, bila berada di puncak itu, tanggungjawab you adalah besar. Bila nak cakap satu keluarga tu, you kena more kepada rakyat, untuk bantu rakyat. Important thing lah, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Okay? Understood. Jadi kalau macam yang katalah orang, saya menganggur kan, tunggu gaji RM5,000, tak adalah tunggu gaji sampai RM5,000 kan. Kita kerja je, sekarang ni pun kerja part time. Part time tu tak ada simpanan KWSP lah. Mana tahu ada peluang pekerjaan untuk dapat kerja tetap, mungkin akan start mencarum semula. Jadi benda tu akan berterusan. You jangan risau, just berapa tahun je, baru pun setahun, 2 tahun, tak sampai 3 tahun lagi pun. Takkan benda tu jadi macam satu benda yang masalah besar, berbanding dengan berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun orang akan mencarum kat situ. Kalau rasa KWSP dah tak boleh buat kerja, you kena bagi kat badan swasta untuk mentadbirkan duit-duit rakyat Malaysia yang lebih orang kata lebih berjiwa rakyat. Musim-musim akta tu pun kena gubal, untuk yang masa-masa bencana ni mungkin boleh dikeluarkan. Okey, jadi macam akta yang mana yang lapuk punya akta tu digubal lah waktu-waktu bencana macam ni. Bukan nak beli komputer je, nak buat rumah je. Waktu bencana ni kalau agak kritikal dan darurat, boleh dikeluarkan. Kena ada akta macam tu, sebab kita belajar daripada pengalaman. Jangan ikut daripada dulu sampai sekarang begitu je. Sampai bila nak maju kalau asyik macam itu je? Betul tak? Important thing you kena tengok suara rakyat dekat TikTok, dekat media sosial, dekat Facebook, dekat Instagram. So mana diorang bagi pandangan, bagi hatu yang agak positif untuk pengeluaran terakhir, sebab mereka memang memerlukan sangat kan. Semua lebih kurang berapa juta rakyat. Even yang kaya-kaya pun, kalau you bagi RM10,000 mesti dia nak. Sebab mungkin ada keperluan-keperluan dia. Bagi mereka yang tak mahu mengeluarkan, kita tak boleh paksa. Bagi mereka yang tidak mencukupi dalam akaun, kita nak buat macam mana? Dia kena usaha untuk mencukupi. Dan mungkin kerajaan boleh bagi inisiatif lain lah. Yang mana boleh keluarkan KWSP, boleh keluarkan. Yang mana tak dapat nak mengeluarkan KWSP, kerajaan kena bagi satu inisiatif untuk membantu mereka. Ya, jadi jumlahnya kan agak sedikit berbanding dengan semua sekali nak harapkan bantuan kerajaan. Understood? Okey ya. Saya cuba makan. So, nak main cerita kita, seluruh rakyat Malaysia yang sekarang ni memang dalam keadaan susah. Saya rasa ramai yang masih lagi berdoa mengharap beberapa bulan jatuh ke riba. Kita makan buah hari ni. Ya. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain ketika. So, saya nak minum air Bandung dan juga mi Bandung. Bye.